دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى وصحبه أجمعين. الحمد لله. نحمد الله subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan kita hari ini kedatangan seorang ulama yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Habshi. Hafizahullah subhanahu wa ta'ala, dan rombongan beliau Syekh Yasir dan semua yang hadir bersama beliau. Alhamdulillah, beliau adalah seorang ulama dari Sayun, dan beliau juga anak kepada mansib Al-Habshi, yaitu Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habshi. Alhamdulillah, hari ini Allah kurniakan kita kurniaan ini, kita nak ambil berkat, nak ambil peluang ilmu insya-Allah taala dan tarbiyah dari beliau, dan kita tidak akan panjangkan waktu lagi kerana beliau penat tadi datang dari Kelantan dan singgah rumah saya tadi, dan di sini insya-Allah kita terus seperti biasa setiap hari ini rauha istimewa. Setiap hari Isnin seperti biasa kita ada rauha. Maka alhamdulillah kita dah selesai hadis 40 hadis karangan Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Syekh Abdullah Sirajuddin, dan alhamdulillah hari ini kebetulan kita akan mula kitab baru. Tapi Allah kurniakan kita ulama datang ziarah kita insya-Allah untuk bagi tausiah insya-Allah taala dan nasihat, insya-Allah permulaan yang baik insya-Allah taala untuk kitab akan datang insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita mendapat insya-Allah bertalaqi dari beliau. Sebelum barakah kita ambil ilmu, ambil tarbiyah dan memandang wajah ulama, dan beliau adalah cucu kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Al-Arif Billah subhanahu wa ta'ala, Al-Makhtub Al-Hadar Al-Muhammadiyah. Beliau yang sangat terkenal yang saya tidak perlu jelaskan apa-apa tentang beliau insya-Allah taala. Dan selepas beliau bagi tausiah, kita juga mahu ijazah dari beliau untuk guru-guru di madrasah dan juga untuk pelajar-pelajar yang di sini insya-Allah taala. Sama ada pelajar di sini atau dan juga cawangan Dar Tarim di Kuang, dan juga untuk perempuan. Insya-Allah kita mohon ijazah untuk semua pelajar insya-Allah taala, dan untuk semua guru lelaki dan perempuan. فنسأل الله سبحانه وتعالى كمال التوفيق، والحمد لله، ونحمد الله على هذا الخير وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى، ونغتنم هذه الفرصة إن شاء الله بوجود هؤلاء العلماء، ونحسن التلقي ونسمع النصيحة ونعمل بها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. ما شاء الله، بارك الله في جمعكم، وبارك الله في رباطكم، وبارك الله في روحتكم، وأمد الله وبارك ونفع بشيخكم السيد المفضال الأديب الأريب صاحب السمت والخلق الحسن
سيدي وأخي مهدي بن أبي بكر الحامد زاده الله من الشمائل والمحامد فوق ما ينوي وفوق ما يتمنى، وعاد فيه سر الآباء والأجداد الأكارم برحمته إنه أرحم الراحمين. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يوصي وينعت ويسمي طالب العلم ويحث على إكرامه والاهتمام به، فإذا جاءوكم فأكرموهم، وإذا جاءوكم فعلموهم، وإذا جاءوكم فأولوهم من الاهتمام. فمرحبا بطالب العلم وبطلبة العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka selamat datang para sekelompok orang yang dikasih nama dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sekelompok pemuda ataupun orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali berjumpa dengan mereka para penuntut ilmu selalu mengatakan bahwasanya mereka ini adalah wasiat Rasulullah dan menghimbau kepada semua orang untuk memuliakannya, menghormatinya, memberikan wejangan yang terbaik kepada mereka semua. وقل ربي زدني علما. قال أهل التفسير أن في جميع آي القرآن لم يأمر الله نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، فهذه الآية نزلت وقل ربي زدني علما. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkan kepadaku pemahaman yang baik. Di sini memberikan sebuah tanda petunjuk kepada kita semua. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk meminta tambahan daripada yang sudah Allah berikan kecuali kepada satu hal, yaitu ilmu. Sebagaimana dalam ayat tadi, Rabbi zidni, ya Allah tambahkan padaku ilman, sebuah ilmu. والعلم جعله الله وساما لجميع ذرية بني آدم بعد أن كان قبلنا في الأرض الجن الذين استعمرهم الله واستخلفهم فما قاموا بحق الاستخلاف والعمارة ففسدوا فيها وسفكوا الدماء، فالله بعثنا الإنس وهم جنس بني آدم، ولما عرض وذكر للملائكة أنه سيخلق خلقا ونوعا آخر من الخلق وهم البشر، قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وضع تحت خط أي ناعتنا وصفنا بالخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tanda jasa khusus kepada anak cucu Adam yang berada di muka bumi ini. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum manusia, anak cucu Adam berada di muka bumi, terlebih dahulu muka bumi ini dihuni oleh para jin yang mengatur muka bumi. Namun mereka para jin membuat banyak kerusakan, membuat banyak kehancuran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam ke muka bumi ini untuk menjadi pengganti daripada jin yang telah membuat kerusakan tersebut. Di mana cerita ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dengan mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah." Ketika Tuhanmu Allah berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi," aku jadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah yang akan mengemban amanah dari Allah mengatur muka bumi ini. Siapa dia? Yaitu manusia yang diawali oleh Nabi Adam alaihi salam. فأجابت الملائكة بطبيعة الحال الذي رأته من قبل
في أحوال الجن من قبلنا أنهم فسدوا وفسقوا، فقالت أتجعل فيها من يفسد مثل الجن ويسفك الدماء ويقتل وينتهك الحرمات، ونحن الملائكة أحرى وأحق أن نتبوأ مرتبة الخلافة في الأرض، وأن نكون نحن المهيئين لك ونعمرها، ونحن نسبح ننزهك ونقدسك ونقوم بحقك، نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا. كان جواب الحق في المحادثة مع الملائكة يفخمنا وينطق ويعبر عنا ويدافع عنا: إني أعلم عن الخلق وجنس الآدم والبشر ما لا تعلمون يا ملائكتي المقربون. Ketika para malaikat mendengarkan pernyataan Allah yang akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah dari kalangan manusia, maka malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau nanti akan menjadikan khalifah di muka bumi ini yang dari kalangan manusia sama seperti jin? Apa yang mereka lakukan? Membuat kehancuran, terjadinya pertumpahan darah, saling membunuh, saling menghina dan seterusnya. Apakah kau akan kembali menjadikan khalifah dengan makhluk yang semacam ini? Maka malaikat menambahkan lagi, wa nahnu, dan adapun kami ya Allah, para malaikat, nusabbihuka wa nuqaddisulak. Nusabbihuka bihamdik, yang nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kami lebih berhak ya Allah. Kami malaikat selalu memujimu, mensucikanmu, menyanjungmu. Tidak pernah kami sedetik pun bermaksiat kepadamu. Maka kamilah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Bukan jin, bukan pula manusia. Mendengar perkataan malaikat seperti itu, Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, aku ini, kata Allah, jauh lebih tahu banyak hal dan engkau tidak mengetahui hal tersebut. نعم. وجعل وسامنا العلم، فثنى بالآية التي بعدها بقوله وعلم آدم الأسماء كلها. قال المفسرون الله علم أبينا آدم أسماء كل شيء، هكذا يقول المفسرون، حتى اسم القصعة والقصيعة. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang telah Allah katakan kepada para malaikat untuk menjadikan manusia khalifah, di sini Allah memberikan pembeda antara khalifah yang baru dari kalangan manusia dengan khalifah yang lama dari kalangan jin. Apa yang menjadi pembedanya? Yaitu Allah kasih kepada mereka ilmu, yakni kepada manusia. Allah ajarkan kepada manusia itu ilmu, di mana Allah lanjutkan di dalam ayatnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam semua nama, barang, semua benda, semua apa-apa yang ada di muka bumi ini. Sampai dikatakan para ulama tafsir, nama qas'ah pun, apa itu qas'ah? Termos atau wadah ya kita sebut, Allah ajarkan, Allah beritahu kepada Nabi Adam, ini namanya qas'ah. Allah ajarkan Nabi Adam semua hal, ya ini dengan ilmu tadi. ولأجل هذا يقول العلماء اجعل أدبك دقيقا، أي في نسبة الكم، وعلمك ملحا بنسبة الملح حينما يوضع في الطعام وفي الدقيق، فاجعل الأدب أكثر أضعاف أضعاف، واجعل العلم يسير، فببركته يظهر بركة العلم إذا كثر الأدب، وإذا قل الأدب وكثر العلم تذهب بركة العلم. Dan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran atau sebuah hikmah bahwasannya kita selaku penuntut ilmu harus lebih mengedepankan kita punya adab, lebih memperbanyak akhlak kita. Ibaratkan itu kalau kita membuat suatu adonan, maka jadikanlah adab ibarat tepung, sedangkan ilmu ibarat garam. Karena kalau tepung lebih banyak, garam sedikit, maka rasanya akan menjadi enak. Kalau sebaliknya ternyata garamnya lebih banyak dan tepungnya sedikit, maka rasanya masin, ya kan? Kalau seperti itu, makanya beliau juga mengatakan orang yang adabnya lebih banyak ketimbang ilmunya, maka lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmunya walaupun sedikit. Dan sebaliknya, orang yang ilmunya banyak akan tetapi adabnya sedikit, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang dia punya itu walaupun jumlahnya banyak.
فإذا تحقق في طالب العلم الأدب صار عالما ربانيا، والعالم الرباني هو الذي قال الله فيه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقال الإمام البخاري: الرباني هو الذي يحرص على تعليم مبادئ وصغار العلوم قبل كبارها. Maka jikalau orang yang dia ini memiliki adab yang banyak ketimbang ilmunya, apalagi kalau dia punya banyak ilmu dan adab yang bagus, maka orang seperti ini akan menjadi seorang alim yang rabbani, seorang alim yang mampu mendidik orang lain untuk menjadi alim seperti dia. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah engkau orang yang rabbani, yang mampu dan bisa mendidik orang lain untuk jadi sepertimu dengan mengajarkan mereka apa-apa yang telah engkau pelajari daripada ilmu-ilmu itu. Wa akhtimu hadithi bi nuqatin ينبغي لكم كطلبة العلم أن تتحققوا بها. أولها وأهمها الحفظ. مسألة الحفظ ركيزة وعمود يقوم عليه مبنى علمك. فإذا كنت تحفظ فأنت تمشي مشي سوي في طلب العلم. السور المقررة عليكم: جزء عما، جزء الضحى، السور الفاضلة المختارة، الكهف، الواقعة، تبارك، ياسين، المتون، سفينة النجاة، البيقونية في مصطلح الحديث، تحفة الأطفال في علم التجويد، عقيدة العوام في العقيدة، الزبد إذا اتسع الأمر. هذا مهم جدا، ومن الآن وجهتك تعطيها الحفظ. هذا العلم ما حفظ. Dan sebagai penutup, Sayyidil Habib Muhammad ibn al-Habib al-Munsib al-Habashi memberikan motivasi kepada kita semua, saya dan kalian semua selaku penuntut ilmu, untuk menjadikan diri kita ini penuntut ilmu yang hakiki, tidak hanya sekedar nama. Yakni kita menempuh himbauan daripada Sayyidil Habib Muhammad tadi. Yang pertama adalah al-hifz, memperbaiki dan memperbagus kita punya hafalan. Jadikan sepenuhnya waktu, pikiran, tenaga kita di tempat kita belajar ini untuk menghafal. Mulai dari surah-surah yang diwajibkan dihafal, mungkin seperti Juz Amma, Wadduha dan seterusnya, Tabarak, Waqi'ah, surah Yasin, kita hafalkan. Atau seperti mutun yang beliau sebutkan tadi, Safinatun Najah, Tuhfatul Atfal dalam ilmu tajwid, Aqidatul Awam di dalam aqidah, Zubat di dalam ilmu fiqih, Al-Baikuniyah di dalam mustalah hadis. Matan-matan ini ataupun surah-surah yang tadi, kita selaku penuntut ilmu arahkan semua kekuatan kita untuk menghafal hal tersebut. Jikalau kita sudah benar menjadikan kita tawajjah kepada hifdz ini, maka kita layak dan berhak untuk menjabat jabatan penuntut ilmu. Dan sebaliknya, kalau kita mengaku penuntut ilmu, akan tetapi kita tidak melakukan seperti anjuran tadi, maka belum pantas kita menyatakan diri kita ini seorang penuntut ilmu. فالحفظ ملكة في الذهن وفي القلب. كيف تفعل وكيف تقوى؟ قال الإمام الحبشي في بيت من قصيدته يوصي طلبة العلم: وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وترداد. كرر ردد، كرر ردد. الملكة في كل إنسان تقوى. لا تقول أنا حفظ ضعيف، لا، القوي والذي يقول متوسط أو ضعيف كلهم سواء. كيف هذا قوى وكيف هذا توسط وكيف ضعف؟ بالتمرين، مرن بالتكرار والترديد. كيفية الحفظ تنظر إلى المسألة أو البيت الذي تريد تحفظه 5 مرات نظر، تكرره 5 ثم 5 غيب، تمام، يرسخ في الذهن. ثم تعود 5 ثاني نظر، ثبته، ثم 5 غيب، ثم 5 نظر، 15 مرة. هذه كيفية من أقل الكيفيات. أما البعض أوصلها إلى 25 مرة.
كان سيدنا الإمام محمد بن زين الحبشي يطالع الدرس قبل أن يأتي عند الشيخ يعيده 25 مرة، يقرأ 5، كل مرة يتفهم فيها معنى. والحفظ هكذا. لما 5؟ لأن أول ما أنزل من القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء 5 آيات من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم 5. من قرأ 5 أو حفظ 5 لم ينس. Al-hifdz, hafalan, ini adalah sebuah kemampuan yang Allah tanamkan kepada hati dan fikiran hambanya. Setiap daripada orang memiliki hafalan. Dan hafalan ini bisa diperkuat atau dipertajam. Telah dikasih tahu caranya oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, jikalau engkau ingin menjadikan hafalanmu itu kuat atas ilmu yang kau pelajari atau ilmu yang kau hafal, maka perbanyaklah takrir. Apa itu takrir? Mengulang-ulang, memurajaah dan memutalaah apa yang kita baca atau apa yang kita hafal. Jangan katakan, wah saya ini hafalannya lemah, saya ini hafalannya enggak kuat. Tidak, semuanya sama. Lemah dan kuatnya hafalan seseorang tergantung seberapa giat atau seberapa rajin dia mengulang pelajarannya. Semakin sering dia mengulang pelajarannya, maka akan semakin kuat hafalannya. Tapi kalau dia malas-malasan, enggan untuk menghafal dan mengulang daripada apa yang sudah dipelajari, maka hafalannya akan semakin lama dan terus melemah. Adapun cara yang diberi oleh Sayyidil Habib Muhammad tadi bagi kita semua, di saat kita ingin menguatkan hafalan yang kita hafal, caranya adalah mengulangnya sebanyak 5 kali. Kita hafalkan dalam bait mutun misalnya, atau pelajaran kita hafalkan 5 kali dengan dilihat. Sudah hafal 5 kali, kemudian tutup kitabnya, diulang tanpa dilihat 5 kali, diulang lagi, dilihat 5 kali, terus seperti itu. Ini cara yang paling dasar bagi kita untuk memperkuat hifdz kita dengan takrir. Adapun cara yang lain yang dilakukan para pendahulu ulama salaf, mereka mengulangnya sebanyak 25 kali. Sebagaimana Imam Muhammad bin Zain Al-Habsyi, beliau sebelum datang kepada gurunya untuk mengkaji sebuah kitab, terlebih dahulu Imam Muhammad bin Zain ini mengulang pelajarannya 25 kali. 25 kali diulang, sudah 25 kali datang kepada gurunya. Selesai, bubar pelajaran dengan gurunya, diulang lagi. Berapa kali? 25 kali. Dan adapun kenapa kita ini dianjurkan untuk mengulangnya 5 kali sebagai cara yang paling dasar, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu yang pertama kepada beliau, yaitu 5 ayat dalam surah Al-A'la, di mana surah itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, maka bagi kita penuntut ilmu, penerus perjuangan Nabi Muhammad untuk mengulang setiap pelajaran yang kita hafal sebanyak 5 kali. فالذي أوصيكم به وسر نجاح كل عالم برز وركيزة كل عالم ومتعلم مثل القدمين في الإنسان. ما هما قدما الطلب؟ الحفظ والأدب. الإنسان له قدمان، كيف يقوم؟ قدم الحفظ والأدب، ثم يتفرع بقية أجزاء البدن، أوراد، مراجعة، كل ما تريده الأساس يقوم عليه. فإذا قمت الأساس الحفظ ومع الأدب أبشر كله يتم ينمو. فإذا هدمت الأساس كله ينهدم. Adapun asas yang harus kita miliki sebagai penuntut ilmu agar kita menjadi kokoh dan kuat untuk melaksanakan semuanya, yang pertama tadi adalah al-hifdz, penghafalan atau menghafal. Yang kedua adalah adab. Kita harus seimbang antara hafalan dengan adab. Beliau mengumpamakan seperti kaki. Kaki kanan itu hifdz, kaki kiri adalah adab. Tidak mungkin orang berjalan hanya dengan satu kaki. Begitu pula kita selaku penuntut ilmu tidak akan benar-benar menguasai setiap ilmu yang akan kita pelajari kecuali kita berjalan dengan kaki hafalan dan kaki adab. Jikalau kita sudah melakukan 2 hal ini, hafalan kita bagus, adab kita bagus, maka kita benar-benar mewujudkan
title Thalibul Ilm, penuntut ilmu, di dalam diri kita masing-masing. فأنت الآن المتون المقررة عليك في الحفظ سابق. المقرر عليك تحفظ في سنة، أنت ما شاء الله في نصف سنة، بل في 3 أشهر. تعال عند الشيخ والمعلم يقول أنا كملت حفظ. في التجويد تحفة الأطفال أكملتها 60 بيت. البيقونية هكذا أكملتها. سفينة النجاة أكملتها. أكمل الأساس هذا كله بسرعة. هنا ستذوق شيء اسمه علم، وترسخ قدمك والراسخون في العلم. هذا جانب الحفظ بالكيفية هذه 5 والمراجعة. جانب الأدب كله بهدوء، قيام بهدوء، مشي بهدوء، نوم بهدوء، استيقاظ بهدوء، معاملة بهدوء، لا تضحك، لا تعمل أي شيء ينافي، لأن العلم يسكن سره وبركته في السكينة والهدوء. لا يجتمعان حفظ مع ضحك وفوضى، ما يجتمع. النور العلم وسره. تريد حفظ اسطوانة سيدي تحفظ كم مثله، لكن أنت لست اسطوانة تحفظ، أنت روح ومعنى. فلا يتأتى حقة العلم إلا الحفظ مع الأدب. كله سكينة. صلاة أول وقت يؤذن الصف الأول، الدرس في الصف الأول، ما فيه خلف هذا الشيطان. نوم، كسل، كتابة. كل فائدة تسمعها مذكرة معك تكتب. أقل شيء في اليوم 3 فوائد، لا نقول 10 صفحات، لابد تكتب. ثم لا تنساه، خط جميل مرتب. في الليل قبل أن تنام تراجع ما كتبت وتحفظ الفائدة. بيت شعر كتبته، مثال، مسألة، على طول لا تنام حتى تراجعها. في الليل اقراها 3 مرات 5 مرات، بعد الفجر احفظها. القراءة في الليل مع الحفظ في الفجر سريع على الثبوت، لا تتراكم عليك. Kemudian beliau mengatakan dari 2 hal tadi, hafalan dan adab. Sebagaimana kalian yang ada di sini telah ada muqarrar hafalan yang harus dihafalkan. Di antaranya tadi mungkin seperti Safinatun Najah, Aqidatul Awam, Al-Baiquniyah, ya, untuk selalu mengulangnya. Untuk selalu mengulangnya, yang paling minimal tadi disebutkan 5 kali. Agar menjadi membekas, yakni menetap di dalam hati dan pikiran kita ilmu tersebut. Itu al-hifdz. Adapun yang dimaksudkan dengan adab yang harus ada di dalam diri seorang penuntut ilmu, yakni tandanya adanya dari si penuntut ilmu al-hudu wasakinah. Dia tenang di dalam belajar, dia tenang di dalam bersosialisasi muamalah, dia tenang, dia tidak tertawa yang berlebihan. Seorang penuntut ilmu, kata beliau tadi, kalau dia tertawa berlebihan, maka ini menghilangkan daripada kewibawaan ilmu yang dia miliki. Dan juga ditambah dengan kita giat di dalam belajar, selalu berusaha untuk berada di saf yang paling depan. Ketika belajar, saf paling depan, berusaha. Ketika sholat, berusaha saf yang paling depan, berlomba-lomba. Karena beliau katakan mereka yang sengaja menyengajakan dirinya untuk berada di saf yang paling belakang, ini mereka adalah orang yang sudah kena tipu oleh setan. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kemudian juga beliau memberikan himbauan, setelah di hari siangnya atau paginya kita belajar, malamnya jangan kita tidur. Kapan kita tidur? Setelah kita memurojaah, memutolaah pelajaran yang sudah kita dapatkan di pagi harinya. Sebelum kita tidur, buka kitab, baca, diulangi, dan dikaji, dan dihafal, dan diperkuat. Kalau kita sudah seperti ini, maka kita akan menjadi rasakh. Orang yang betul-betul menguasai ilmu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلِمِ. Dan mereka adalah orang-orang yang teguh, yang kuat, menguasai di dalam bidang keilmuan. نعم. أوصيك من أضداد وقواطع المتعلم، منها السهر. لا تعود نفسك السهر بعد الساعة 9 10 غايتها. النوم مبكر قوة للحافظة. النوم مبكر قوة أن تقوم قبل الفجر. النوم مبكر نشاط في الصباح وللاستيعاب والادكار. فأول ما أنبهك من القواطع والشواغل السهر بعد 10. تريد تراجع في الليل بركة الليل مثل الإمام الشافعي، نم قبل 10 ثم استيقظ بعد 12 أو بعد 1 وطالع وراجع وصلي وقرأ حتى يؤذن الفجر وأنت مستيقظ. هذا أنجع وأنفع. انتبه، تأتي الساعة 12 وأنت مستيقظ.
ملكات في الذهن للعافية وللنمو ولقوة الحفظ. قال علماء الطب لا تعمل إلا قبل 12 هذه الخلايا في الدماغ والعقل. إذا نمت قبل 12 10 11 12 3 ساعة تشتغل تؤدي دورها. إذا سهرت مهما نمت بعد 12 ما تؤدي، يحصل الضعف، الأمراض. Dan beliau juga mewanti-wanti kepada kita selaku penuntut ilmu tentang perkara yang menjadi penghalang terbesar bagi kita penuntut ilmu untuk sampai kepada ilmu, yaitu bahasanya itu lembur atau ngembon, tidur di atas jam 12. Usahakan diri kita ini tidur tidak lebih dari jam 10 atau maksimal jam 11 malam. Ya, ketika orang dia itu tidur di awal waktu, yakni sebelum jam 12 tadi, maka akal dan fikirannya menjadi kuat. Dan sebaliknya, kalau dia sahir, tidurnya tengah malam, jam 12 belum lagi tidur, maka kata ahli kesehatan ini akan menyebabkan lemahnya akal fikiran dia. Karena akal ini dia akan berkembang. Kapan waktu akal ini berkembang, otak ini berkembang? Ketika setelah jam 11, jam 12, jam 1, itu akal berkembang. Dan dia akan berkembang ketika kita tidur. Kalau kita tidak tidur jam 12, jam 1 masih bangun, akal kita tidak berkembang. Maka daripada itu kita susah hafalannya. Dan juga tidur di awal waktu akan membantu kita untuk bangun lebih awal sebelum fajar. Di situ kita bisa ibadah, kita bisa sholat dan seterusnya. Kemudian beliau juga menambahkan bahwasanya yang tadi sahar itu kita harus tinggalkan. Jangan kita lakukan. Berusaha untuk tidur maksimal jam 11 malam. Lebih dari itu jangan. Tapi kalau antum pengen mutolaah di tengah malam, bangun di tengah malam jam 1, jam 12, caranya tidur dulu. Jam 10 tidur, bikin alarm jam 12 atau jam 1 bangun mutolaah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jangan kita saking semangatnya kita tertipu. Aku ingin mutolaah tengah malam seperti Imam Syafi'i. Akhirnya tidak tidur. Nah, ini salah. Yang benar kita tidur dulu jam 10, jam 9, buat alarm jam 12, jam 1 bangun, silakan mutolaah. وبقي أمران أو أمرين. هذان الأمران وذروا ظاهر الإثم وباطنه. من أخطر العقبات لطالب العلم الإثم، ذنوب السر وذنوب الظاهر. أنت طالب علم لا تشغل نفسك بأي معصية، لا في جوال هذا قاطع، لا في نظر إلى عورة أحد، لا في تفكير في معصية، لا تعود نفسك الكذب ولو مزاح. هذا أشد على طالب العلم، يؤخر حفظك، يضعف نورك، يوهنك. الظاهر المعاصي، والباطن تفكر في أشياء غير طيبة، ولا تفكر في أي شيء من الخارج. أنت هنا تتعلم في هذا الرباط، خلاص الشيخ والمعلم ووالديك كفوك وكفاك كل شيء، البيئة، السكن، الطعام، الشراب. ما عاد تحتاج تشغل بالك غير الكتاب والآداب والمحراب. السلف كان حتى الرسائل تأتي من أبيهم وأمهم، الأب من أمه تأتي ما يطلعها عليه، والمعلم ما يطلع الطالب على خبر من أبيه وأمه. إذا في مهم ضرورة هو يخبر، إذا ماشي يخلي حتى لا ويفكر. شغلي بس المسألة والحفظ. اتضح لكم؟ أسأل الله لي ولكم كمال القبول، وأكرمكم الله بشيخ مربي صالح تقي قدوة أسوة. الحمد لله هو سيهتم بتربيتكم وسيهتم بتنشئتكم، وإن شاء الله تنشؤون، وإن شاء الله تبعثهم إلى حضرموت، نستقبلهم إن شاء الله في دور العلم، سواء في تريم أو في سيئون، في الرباط الإمام علي بن محمد الحبشي، رباط العلم الشريف، وفي غيرها من الأربطة. نراكم إن شاء الله تكملون مسيرتكم العلمية وتحصيلكم إن شاء الله ظاهرا وباطنا، وتكونون علماء عاملين أخيار. ومما أذكر به أخي الحبيب مهدي أن يجعل لكم كذلك ولو في الشهر مرة محاضرات أو جلسة عن أعلام ومعالم ماليزيا خاصة. التاريخ العام في كل مكان يدرس، لكن نريدهم يرتبطون ببلدهم، بعلمائهم، بمرجعيات البلد، بمعالمها، المدارس، المساجد، العلماء، المؤلفات.
التعريف ولو في الشهر مرة. هذا مهم أن يكون هناك تقوية الانتماء للوطن وللبلد ولمعرفة مصادرها وروادها ومفكريها حتى المعاصرين، من هم من أهل السنة الدعاة والعلماء الوطنيين هنا الكياهات أو القائمين الوافدين، حتى يكون عندكم شمولية لمعرفة الولاء التام والمناهج الموجودة والمساجد والمدارس، تقوى الروابط، لأن العلم رحم بين أهله. طالب علم ما يفهم من هم علماء أهل السنة، ما هي مساجد أهل السنة، ما هي مراكزها، هذا كيف سيخرج إلى الواقع وهو يجهل الشيء الأساس من رحمه، فكيف سيخاطب واقعه إذا لم يدرس ذلك. ثم المراجع التاريخية الكبرى عن أئمة الدين ورجاله في كتب الأمهات، إن كانت في فن التفسير أو فن الحديث أو فن علماء الفقه أو فن السلوك في الرسالة القشيرية. لكن الأهم هذه الحلقة الفارغة التي تربطكم بالسلف من أنتم في عصرهم ومن قبلهم. Dan beliau menyebutkan yang kedua daripada penghalang terbesar bagi penuntut ilmu untuk memperoleh ilmu yang berkah, untuk benar-benar menjadi penuntut ilmu, yaitu al-ithim, perbuatan dosa. Mau itu dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Jangan sampai kita thalibul ilmi melakukan dosa, seperti kita melihat kepada yang haram atau menggunakan HP. Ini penghalang terbesar sekarang kita ini penuntut ilmu ini handphone. Atau kita berucap dengan sesuatu yang bohong, walau cuma bercanda, hanya bergurau, mengucapkan kebohongan, bergurau, itu dianggap dosa. Jangan sampai kita penuntut ilmu melakukan dosa yang zahir ataupun batin. Fokus. Kita jadikan semua waktu, akal, hati, roh, jasad kita berada di tempat ini. Di tempat ini, madrasah ataupun ribat ini, jangan pernah kita memikirkan sesuatu yang keluar dari tiga hal. Yang pertama kitab, kedua adab, ketiga mihrab. Kitab yang pastinya ilmu, adab yang pastinya adab sehari-hari, akhlak, mihrab yaitu ibadah. Ya, sekali lagi, kita yang berada di ribat ini atau secara umum semua santri, waktunya hati, fikiran, roh dan jasadnya jangan keluar dari tiga. Kitab, adab dan mihrab. Jangan fikirkan handphone. Jangan fikirkan bagaimana keadaan di rumah, bagaimana keadaan di luar, apa saja yang terjadi di sana. Jangan. Antum di sini tiga ini saja fokus. Karena semuanya sudah ditanggung. Tempat sudah ditanggung. Makan sudah ditanggung. Biaya-biaya semuanya sudah ditanggung. Ada di sini yang kerja cari uang untuk biaya dia belajar? Enggak ada. Siapa yang nanggung? Orang tua atau guru. Semuanya telah disediakan. Maka daripada itu fokuslah di dalam tiga hal ini. Kemudian beliau tadi bersyukur, mengajak antum bersyukur semuanya memiliki seorang guru, Al-Habib Mahdi bin Abu Bakar Al-Hamid, seorang pendidik, seorang murabbi yang benar-benar memperhatikan anak muridnya, benar-benar memperhatikan antum selaku penuntut ilmu. Maka gunakanlah hal ini dengan bersyukur dan menjadikannya benar-benar layak kita disebut sebagai penuntut ilmu. Dan setelah itu Sayyidil Habib Muhammad memberikan himbauan, anjuran kepada kita semua penuntut ilmu yang berada di Malaysia secara khusus, di Nusantara Melayu secara khusus, untuk berusaha mencari tahu tentang sejarah hidup ulama Melayu. Sejarah hidup ulama yang ada di negeri. Siapa namanya, di mana dia belajar, apa karangan kitabnya, bagaimana mujahadahnya. Ya, menjadi sebuah aib, kekurangan bagi penuntut ilmu di negerinya, akan tetapi dia tidak mengenal ulama di negerinya. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa sih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana maksudnya? Bagaimana penjelasannya? Bagaimana pendalamannya? Nah ini minimal sebulan sekali antum semua cari tahu. Salah satu tokoh datuk, misal datuk siapa? Datuk apa? Kiai, syekh, ustadz. Cari, oh ustadz ini namanya ini, belajar di sini, sejarahnya seperti ini, mujahadahnya seperti ini. Kemudian ditiru, dicontoh. Setelah kita sudah melakukan hal tadi, baru kita memperlebar. Pelajari sejarah ulama yang terkenal dalam agama Islam, yang mereka menguasai ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu suluk. Seperti pengarang kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Abdul Karim Ibn Hawazin,
kita pelajari sejarah hidupnya, kenapa beliau bisa menjadi ulama yang terkenal, kenapa beliau bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah himbauan motivasi dari guru kita kepada kita yang insya Allah semoga kita mampu untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Alhamdulillah وفقكم الله وبارك فيكم وذكر لي سيدي مهدي أنكم أكملتم ختم الحديث من كتاب محمد رسول الله لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين. هذا العلامة بحمد الله يتصل سندنا إليه عبر خاصة تلاميذه وعلمهم العلامة المحدث المفسر شيخنا الشيخ نور الدين عتر، فقد قرأت عليه النزهة والنخبة لابن حجر في مصطلح الحديث وأجزاء من أبواب صحيح الإمام البخاري، وأجازنا بسند عن هذا المؤلف عمه الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام العظيم العلم الذي امتلأ بحب النبي تأليفا وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم بالحمد لله تمشون على مسلك نبوي محمدي، هكذا علقوا قلوبكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة، بعد ركوع السنة صلي على النبي أقلها بعد كل صلاة إن استطاعت 100 مرة أو أقل، بحيث يكون مجموع صلاة في اليوم تبلغ إلى 1000 ولو بصيغة الضمير اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. وبقى لي سند الحديث المسلسلة وسرها ونورها وبركتها، أجيزكم وأسمعكم هذين الحديثين المسلسلين، الحديث المسلسل بالرحمة حديث الأولية، والحديث المسلسل بالمحبة، وبقية الإجازة العامة. فإني أروي هذين الحديثين عن عدد كثر من علماء المسلمين في حضرموت خاصة واديه وساحله، وفي الحرمين، وفي مصر بالأزهر الشريف، والشام، وأهل العراق والسودان وشنقيط وغيرهم ممن اتصل سماعي لهم عن علماء شرق آسيا، ماليزيا، اندونيسيا، كلهم حدثوني وأسمعوني. ومن علمائكم عدد هنا ممن أدركتهم رضوان الله عليهم بحديث المسلسل بالرحمة حديث الأولية الذي ينتهي إسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحموا من في الأرض يرحمكم، وفي رواية بالرفع يرحمكم من في السماء. أسمعتكم هذا الحديث كما سمعته عن الأشياخ. والحديث الثاني الحديث المسلسل بالمحبة، وكل شيخ وكل محدث مسند حينما يسمع ويحدث يقول إني أحبك، وإني أقول لكم إني أحبكم، كما قال لي الأشياخ بأسانيدهم المتصلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الذي ينتهي عند سيدنا معاذ بن جبل. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا تدعوا أن تقولوها دبر كل صلاة، وإني أحبكم، كما أخبرني الأشياخ بهذا السند وبهذا الإسماع. أسمعتكم كما أسمعني الأشياخ. وأجيزكم إجازة خاصة في سندي إلى مولد صمت الدرر للإمام علي بن محمد الحبشي عن سيدي الوالد، عن والد الحبيب المنصب عبد القادر، عن جدي الحبيب محمد، إلى والده مخطوب ومحبوب الحضرة النبوية الشريفة الإمام المجدد علي ابن مفتي مكة المكرمة محمد بن حسين الحبشي، وفي سائر مؤلفاته منها مجموع الإجازات ومجموع الوصايا ومجموع توجيهاته السلوكية في ال5 الأجزاء من منثور كلامه، وفي دواوينه ال5 إجازة خاصة، وفي سائر أسانيدي عن علماء حضرموت بالخصوص، وفي أسانيدي في الكتب الحديثية وأمهات كتب الصحاح والأجزاء الحديثية، وفيما أرويه من كتب أمهات التصوف إحياء علوم الدين والرسالة القشيرية وعوارف المعارف وقوت القلوب وغيرها من كتب التزكية والسلوك، وفي العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله تعالى وملازمة ورد القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
وفي طاعة المعلم والأبوين وبرهما وحفظ السر مع الله سبحانه وتعالى. أوصيكم وأجيزكم بهذه الإجازات، وأسأل الله لي ولكم كمال القبول والتوفيق، وأن يبلغ الحبيب مهدي أماله فيكم وآباءكم ما نووا ما قصدوا، ويحفظكم ويتولاكم ويفتح عليكم فتوح العارفين، يفقهكم في الدين، يجعلكم من العلماء العاملين الربانيين المكتفين لآثار سيد المرسلين، دعاة هدى صالحين مصلحين ثابتين راسخين في العلم برحمة محمديين، واجعلكم سبب لنصرة المسجد الأقصى وإخوانكم في غزة والضفة الغربية بأكناف بيت المقدس وفلسطين الأبية وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، ويديم لبلدكم ماليزيا عزها وعلمها وبركتها، ويرزقكم كمال الولاء والحفظ والعمار الظاهر والباطن لها ولأهلها، والمحبة والرحمة ظاهرا وباطنا، ويشرح الصدور ويمليها بالنور، ويسر لنا ولكم كل الأمور. وإن شاء الله نأتي في المرات القادمة ونرى ومن فيكم الحافظ للقرآن والحافظ لهذه الكتب والمتون إن شاء الله، والزيادة فيما نواه وفيما قصر في هذا الرباط المبارك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وما علمه الله من صالح النيات، ورفع درجات آبائه وأجداده والأصول. كتم حبيب شيخ أتوه. النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dan tadi kesimpulan ceramah atau nasihat yang panjang tadi, ringkasannya adalah beliau mendengar kabar daripada Fadilatul Habib Mahdi bahwasanya antum semua di sini telah menghatamkan kitab hadis yang berjudul Muhammad Rasulullah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, di mana beliau katakan sanad ilmu kita sama. Sanad ilmu antum tersambung kepada Syekh Abdullah Sirajuddin pun begitu dengan Sayyidil Habib Muhammad, di mana beliau pernah belajar kepada salah satu murid Syekh Abdullah yaitu Syekh Nuruddin Al-Atir. Syekh Nuruddin Atir. Naam. Sanadnya tersambungnya sama, Syekh Nuruddin Itir. Bitsa bukan bitta ya. Bitsa Itir.
Kemudian beliau tadi menyebutkan bahwasanya pengarang kitab hadis Muhammad Rasulullah, yakni Syekh Abdullah Sirajuddin, ini adalah orang yang hatinya penuh cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita selaku orang yang telah membaca kitab beliau pun ayo kita jadikan hati kita ini penuh dan cinta serta kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadikan sehari-hari kita ini untuk memperbanyak salawat. Ya, minimal setiap kita selesai sholat 5 waktu 200. Satu hari setidaknya kita dapat 1000. Jangan salawat panjang-panjang, cukup Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allah. Terus sampai jumlah yang semakin banyak semakin bagus. Setelah itu beliau memperdengarkan kepada kita 2 hadis. Pertama hadis al-musalsal bil awaliyah. Makna hadis musalsal bil awaliyah adalah setiap daripada syekh yang memperdengarkan sanad hadis ini, dialah orang yang pertama. Dan yang mendengar pun dia juga orang yang pertama. Terus seperti itu dari Rasulullah sampai kita sekarang. Adapun hadis al-musalsal bil awaliyah tersambung sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana beliau mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi akan mendapat kasih sayang dari Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi. Maka cintai dan sayangilah semua yang ada di muka bumi. Yarhamkum atau yarhamukum. Bisa dengan khafat ataupun rafa', sukun ataupun dhamma. Yarhamkum atau yarhamukum. Man fis sama. Maka niscaya engkau akan dikasihi oleh mereka yang ada di langit. Kemudian hadis yang kedua, al-musalsal bil mahabbah. Adapun makna daripada hadis al-musalsal bil mahabbah adalah setiap daripada syekh yang memperdengarkan sanad hadis ini selalu mengungkapkan mahabbah kepada orang yang mendengar. Semuanya mengatakan seperti itu dari Rasulullah sampai kita sekarang. Sayyidil Habib Muhammad menyatakan kepada kalian mahabbah. Aku cinta kepada kalian, kata beliau. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang terhenti sanadnya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, di mana Sayyidina Mu'adz ketika berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Sayyidina Habib Muhammad mengatakan, "Wahai santri, aku cinta kepada kalian." Kemudian terusan hadis ini apa? Maka jangan pernah kau tinggalkan, kata Rasulullah kepada sahabat Mu'adz, setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Begitu pula Sayyidil Habib Muhammad berpesan kepada kita, jangan kita tinggalkan doa ini setiap kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menyebutmu, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kemudian setelah itu beliau memberikan ijazah yang banyak kepada kita. Wabil khusus ijazah di dalam membaca maulid Simtut Durar yang dikarang oleh datuk beliau, Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi, dan semua kalam-kalam yang terkumpul, kalam Imam Habsyi, baik yang Jawahirul Anfas yang ada 5 juz atau kitab-kitab yang lainnya. Serta juga memberikan sanad ijazah kepada semua kitab dalam semua bidang ilmu, baik dalam tasawuf, tafsir, dan semuanya. Kalau dalam tasawuf beliau sebutkan tadi seperti kitab Ihya Ulumuddin, Awariful Ma'arif, Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, dan semua wirid zikir yang beliau dapatkan dari guru-gurunya yang pernah beliau jumpai di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Syam, di Hadramaut, di negeri kita Malaysia ataupun Indonesia, semua yang beliau dapatkan beliau ijazahkan kepada kita. Maka kita sebagai penerima, kita mengatakan qabilnal, insyaallah berkah. Insyaallah, jazakallah khair. Lebih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi kita dengar tausiah yang sangat penting bagi kita penuntut ilmu
dari Habib Muhammad hafizullah subhanahu wa ta'ala, dan dalamnya perkara-perkara yang hendaklah kita amalkan semuanya, tapi yang khusus yang beliau pesankan kita, yang pertama adalah kita hafal, dan semua sama ada Al-Quran atau kitab-kitab lain. Hendaklah kita selalu hafal dan kita pastikan hafazan kita itu yang kita hafal okey atau tidak okey. Selalu depan guru atau bersama pelajar. Kerana kita akan gunakan ini sepanjang hidup kita. Yang kedua, adab. Hendaklah kita menjaga adab. Adab dengan guru, adab dengan pelajar-pelajar lain, adab dengan ibu bapa, adab dengan manusia semua. Setiap Muslim dan juga manusia secara umum. Hendaklah kita menjaga adab. Kerana ilmu kalau tak ada adab, maka tidak dapat keberkatan ilmu tersebut. Yang ketiga yang beliau juga pesan kita adalah berkenaan kita menjaga diri dari maksiat. Dan inilah saya rasa yang sangat penting dari tiga perkara. Sebab maksiat tersebut, dosa tersebut boleh menghapuskan keberkatan ilmu, boleh menghapuskan cahaya ilmu. Maka kita menjadi gambaran sahaja, tak ada ilmu, tak ada apa-apa, suluk dan sebagainya. Jadi, dan kita di zaman yang terbuka, macam-macam ujian, macam-macam cabaran. Jadi hati-hati. Di sini dalam madrasah kita boleh alhamdulillah istiqamah dan jaga hati kita dari maksiat dan tidak berfikir tentang yang batin, dan yang zahir juga tidak buat, semuanya ibadah di sini dan ilmu. Tapi hendaklah bila duduk di sini, keluar nanti bawa cahaya ini ke rumah, teruskan keadaan macam ini. Adapun orang yang di sini sudah rusak, di sini sudah fikir-fikir tentang maksiat, ini tidak dipanggil penuntut ilmu. Minta maaf. Penuntut ilmu yang datang sini nak belajar, nak menjaga hatinya dari maksiat dan anggota dia, dan dia terus ikut baginda Rasulullah SAW. Lebih kurang saya nampak ini yang paling penting dari kalam beliau semuanya Masya Allah sangat baik, dan tapi tiga ni hendaklah kita pegang teguh dengan insya-Allah taala. Wallahi taufiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazakallahu anna khair habibana Muhammad wa kull man hadar ma'ahu. شرفونا هذا اليوم إن شاء الله. نسأل الله تعالى لهم كمال التوفيق والتيسير. كتاب الدعاء إن شاء الله تبارك الله كن كان الصحة والعافية السلامة والتيسير والعون في هذه الرحلة إن شاء الله تعالى، وما بقي منها في ماليزيا. يبارك الله في هذه الخطوات ويجعلها آثار إن شاء الله تظهر إن شاء الله في هذا الوقت وفيما بعد هذا الوقت إن شاء الله تعالى، يكون عون لهم في رجوعهم إن شاء الله وفي ذهابهم إلى إندونيسيا مواصلة هذه الرحلة. نسأل الله تعالى يرزقهم تمام الصحة وتمام العافية والقوة منه سبحانه وتعالى، والنفع لعباد الله والعون والتيسير منه جل جلاله، ويزيدهم الله علم إلى علمهم ونور إلى نورهم، وعطاء من الله سبحانه وتعالى كبير لنا ولكم ولهم جميعا يا رب العالمين. ولا يحرمنا إن شاء الله بركة عالم ولا بركة مربي ولا بركة صالح ولا بركة مسلم، وجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين المقبولين بمنه وفضله ورحمته. ونحن الفقير نائب عن جميع المدرسين والمدرسات كذلك في المدرسة الأخرى، حوالي 300 طالب ما بين دار تريم وفرعه في كوان ومكان آخر، وأنوار البتول فرع دار الزهراء، وبيت المصطفى للأطفال حوالي 70 طالب وطالب. إن شاء الله بالنيابة عنهم كلهم نشكر الحبيب محمد على مجيئه إلى هنا، الحبيب علوي والشيخ ياسر الذي كان معنا، والشيخ حسن بارجاء ولحضوره، وحفيد الحبيب جعفر بن أحمد حبيبنا جعفر، وسيد أشرف، وكل من حضر معنا إن شاء الله، سيد ياسين. ونسأل الله تعالى لهم إن شاء الله كل خير ظاهر وباطن، وأن الله يكرمهم بما هو أهله. نسأل الله يكرمهم بما هو أهله سبحانه وتعالى، فهو أهل للعطاء جل جلاله، لا بما نحن نطلب ولكن بما يعطي سبحانه وتعالى من فضله جل جلاله. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. الحمد لله قبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.